Okay, so kita continue selepas 2.2 network architecture, kita tengok classification of network. So at the end of this topic, you should be able untuk explain classification of network itu apa, and then differentiate among local area network and wide area network based on area of coverage. Okay, so what is actually classification of network ataupun network classification? Sebelum kita pergi pada definition, classification of network ni kita boleh categorize dia by size ataupun purpose. Dikategorikan kepada size dan juga purpose. So first kita tengok dari segi size macam mana. The size of a network means the occupied geographic area by the network and the number of computers attached to the network. Itu kalau dari segi size. Kita tengok kawasan geografi yang dia cover dan how many, adakah numbers of computer tu sikit atau banyak. Macam tu ya. Dan some of the different network yang kita berikan, categorizekan berdasarkan size. Kejap ya. Raisha, slow sikit. Okay, jenis-jenis network yang kita classify atau bezakan dari segi size, kita ada PAN. Okay, PAN adalah Personal Area Network. Kita ada LAN, Local Area Network. Kita ada Metropolitan Area Network atau dikenali sebagai MAN. Dan kita ada Wide Area Network. Okay, Wide Area Network or we also known as WAN. So for our syllabus, kita tak sentuh tentang PAN dan juga MAN, kita hanya akan sentuh on these two sahaja, iaitu Local Area Network dan juga Wide Area Network. Dua sahaja nah. Tadi ni intro sahajalah. So Local Area Network LAN dan juga Wide Area Network, the main difference among this classification is the area of coverage. Beza utama antara LAN dengan WAN ni masih lagi tentang dia punya coverage network itu, setakat mana, seluas mana. Okay. So, tengok definition of LAN. Okay, Local Area Network. LAN stand for Local Area Network. Nama pun local setempat. So, definitionnya adalah network that connects computers and devices in a small area, such as home. Ini contoh-contoh yang menunjukkan kata local area network. Okay, kawasan yang kecil lah seperti home, rumah kita sendiri, kemudian school, computer lab, and then office building, dalam satu building, atau building berbeza tapi di tempat yang sama. Contohnya macam macam satu kawasan universiti atau pejabat-pejabat mentadbiran ya. Itu dikira sebagai local area network. Sekejap, batuk pula. Okay. So untuk LAN, typically biasanya LAN owned by a single organisation. Dimiliki oleh single organisation such as school atau college tadi lah ya. LAN is used to link, LAN ni guna di mana? Used to link computers and to share expensive devices such as laser printer and file server. Often the nodes are connected via cables. Biasanya connection untuk network LAN ni biasanya dia menggunakan kabel lah. Kenapa kabel? Sebab dia jarak yang dekat. Dalam kawasan yang dekat, dia tak jauh. So usually mostly banyak guna kabel lah sebagai asas. Yang wireless pun ada juga. Okay. Wireless pun ada juga tapi bukan yang utama lah. So ini tadi examples of LAN, home, office dan juga personal network.
So ini diagram contoh untuk LAN lah. So untuk set up a network jenis LAN ni, kita memerlukan semua device yang kita belajar asas hari tu, iaitu kita perlukan media communication device and transmission media. Dah terlibat dah ni bila kita nak set up LAN. Okey, kita akan connect menggunakan apa? Nak guna switch ke tak, ya. Modem tadi bukan lagi, tak ada kalau diagram ni tak ada internet pun lagi. Irfan. Diagram so ni yang tengah atas switch madam. Switch. Okey. Okey. So maksudnya kalau di rumah, kalau you nak connect dengan PC kat atas ke PC di bawah, kat level bawah rumah ke, kemudian kat bilik pun ada lagi, kita connect to the same switch. Kejap. Tak apalah. Ini contoh local area network sebab dia di satu tempat, dia tak ada label tempat yang berbeza-beza, tempat yang jauh-jauh. So dia adalah local area network. Diagram ni ya. Area of coverage untuk LAN ini, the simplest form of LAN is to connect two computers together. So bila kita nak namakan dia sebagai LAN, bila kalau ada dua je komputer yang connect together, itu dah dikira sebagai LAN. Dua komputer di kawasan yang kecil tadi, kawasan yang dekat tadi, itu dah dikira sebagai LAN. So a network which consists of less than 500 interconnected devices across several buildings is still recognized as a LAN. So let's say kalau dalam universiti tu ada beratus-ratus PC atau devices yang connected together, still dianggap sebagai LAN. You kena ingat bahawa yang kita belajar ni, topik ni adalah karakteristik kan. Apa tajuk dia tadi? Dah. Nota sama tak? Lebih kurang je madam. Cuma susunan berbeza lah sikit. Okay. Maksudnya kita kelaskan network ni kepada berdasarkan dia punya coverage. So kita ada yang kita dah tengok sekarang ni LAN ya. So paling simple adalah LAN. Maksimum 500, walaupun 500 device pun dikira sebagai LAN lagi kalau dia dalam satu tempat ya. Bagaimana pula dengan WAN? Wide Area Network. Bila masa sebuah network tu diklasifikasikan sebagai WAN. Okay. Bila network tersebut covers a large area such as a country or the world. Bila dia punya coverage itu dah cover sampai melewati negara lain ataupun satu dunia, itu dah dikira sebagai wide area network. Involve many types of transmission media such as telephone line pun ada, cables pun dia guna, radio wave pun dia guna. Kan dia dah guna radio wave apa semua, itu dah dikira sebagai WAN. Tengok jugalah kan, tengok juga dia punya transmission media yang dia guna. Cuma, ciri-ciri WAN, characteristics of WAN. WAN is not owned by any organisation. Dia tak adalah sesiapa yang memiliki WAN. Dia exist sebagai under collective or distributed ownership and management. Dia koleksi of banyak-banyak WAN. Banyak-banyak LAN, masing-masing ada owner kan. Lepas tu collaborative tu lah. Collaborative antara LAN ke LAN. So dia jadi WAN. Okay, wide area network. Business and government entities use WAN to relay data among employees, clients, buyers and suppliers from various geographical location. Okay, so kalau kita Malaysia ni di KL, government kita di KL and then kita share data dengan seluruh negeri dan sebagainya, boleh dianggap sebagai WAN dah lah. Network itu dikira sebagai WAN. Bukan lagi LAN dah.
Okey, apalagi business atau government link antara government ke government negara lain. So connection antara devices itu dikira sebagai WAN lah. Okey. Communication diorang tu dah jadi WAN. Network itu dah dikira sebagai wide area network. So example of WAN ni kita bagi satu je lah, iaitu the internet itself. Internet yang kita bagi internet ni kan, kita boleh ke merata-merata dunia lah kan, dengan hanya ada internet je. Dengan connect to internet kita dah boleh pergi ke merata-rata dunia. So itu adalah the biggest one. One yang paling besar adalah internet. Okay. Contoh lain yang kata kategori one ni macam mana? A WAN can be a large WAN network or can consist of one or more LANs connected together. Dia boleh jadi satu dia besar terus ataupun dia menghubungkan antara negara dengan negara. Contoh, network LAN di Paris, LAN di New York, LAN di London. Ada network di London, network kecil di New York, network kecil di Paris. And then all of these LAN connected together. Merata tempat tau, jauh ni tau. Okay. So dia di network ini, gambar rajah ini dikenali sebagai WAN. Dia dah kira sebagai WAN. Keseluruhannya. Okay, sama juga maybe yang di-illustrate kat you all, diberi gambaran kat you all, dia labelkan sebagai negara-negara pun, ini confirm lah, tak bolehlah jawab LAN this one kan. So ini dikira sebagai wide area network. Boleh ni dapat? Dari segi keluasan network tersebut ya. Okey. Okey, ini contoh lain lagi. Kalau diberi diagram macam ni, dalam kotak ni dilabelkan LAN. LAN kan, local area network. Tapi diorang ni boleh connect together different LAN kan. So they are communicate melalui WAN lah. Diorang connected through WAN. Network ini dah dikira sebagai wide area network. So differences between LAN and WAN ini, kalau yang utama tadi kita pakai je definition dia sebagaimana nota. Nota dia bagi dalam bentuk karangannya. Ini contoh sama. Ya. Yang server tadi kan, server tu Mana? boleh connect dengan internet kan? Mana? Yang short topik sebelum ni kan, sebuah server client tu, server tu boleh connect internet kan? Boleh. Directly, bukan melalui client. Kalau client server, connect ke internet melalui server. Oh, okay. Kalau client server architecture. Okay. WAN, dia bagi differences tak? So dalam nota you all lebih banyak daripada nota medium dalam slide tadi. So you all boleh refer juga comparison between LAN and WAN ni di sini. So differences between LAN and WAN ni you all boleh pakai dia punya definition pun boleh. Pakai sahaja definition untuk bezakan LAN dengan WAN. Lepas tu boleh tengok dari segi mana? Selain pada definition, you all boleh bezakan dari segi type of user. Kalau untuk LAN ni, used by single organisation. Kalau WAN, used by group of organizations. Seperti business and government entities. Yang ni kita buat ayat tak apalah kan. Used by single organisation such as for office use. Office user. Accessibility untuk LAN, capaian dia macam mana? Kalau LAN ni accessible by authorized user dalam organisasi tersebut. Accessible by authorized user in an organisation. Manakala WAN accessible to the public. Okay. Dalam nota, dalam notes. Ini dia bagi purpose LAN. Purpose LAN untuk apa? Ini dari segi purpose. Yang ni dari segi guna apa untuk connect. Usually guna cables lah kalau LAN sebab dekat-dekat kan. Tapi for WAN dia dah combine beberapa transmission media sehinggalah ke penggunaan radio wave ataupun apa lagi satu tadi?
dalam nota saya tadi? Radio wave dengan satu lagi apa benda. Tak apa, itu melibatkan banyak transmission media ya. Kalau one ni sebab dia luas kan nak sampai ke negara lain, so dia punya transmission media dia dah bergabung-gabung dah. Madam nak tengok yang ini, ada tak dalam nota you all? Dari segi purpose. Sekejap ya. Okay. Okay, and then tadi kita tengok classification ini dia bahagi kepada dia boleh categorize berdasarkan kawasan, liputan dan juga yang second one adalah dari segi purpose. So sekarang kita tengok yang dari segi purpose. Yang kedua lah yang dari segi purpose. Purpose of network signifies the reason behind the formation of the network. Kadang-kadang sesebuah network itu dibina diklasifikasikan mengikut tujuan dia untuk apa. Okay. A network is built for a particular purpose. There are several network built on the purpose are network yang dibina berdasarkan tujuan dia. Kita ada a few di sini iaitu SAN, Storage Area Network. Kemudian kita ada Enterprise Private Network atau EPN dan kita ada Virtual Private Network iaitu VPN, ringkas dia. So for our syllabus, you need to know these two sahaja iaitu EPN dan juga VPN. So what is EPN? EPN adalah Enterprise Private Network, nama panjang dia tadi. Computer network that helps enterprise companies with a number of different office. Company yang ada banyak office, dia nak connect those office to together. Connect those office to each in a secure way over a network. Company ni besar dan dia ada banyak-banyak office di satu, katalah Malaysia ni kan, dia ada di setiap negeri contoh. Dia ada cawangan-cawangan dia di setiap negeri. So they want to connect their office punya network secara secure. Nak jaga dia punya keselamatan data tu kan. So they use enterprise private network. And enterprise private network is mainly set up, tujuan dia untuk apa? Set up to share computer resources. Nak bertukar-tukar sumber bahan, file dan sebagainya secara selamat. So they use enterprise private network. Tujuan utama tadi apa? Untuk share computer resources. Compare dengan ini contoh diagram dia yang menunjukkan kata banyak office kan. So enterprise ni kalau bukan Malaysia saja boleh juga ada daripada luar negara pun boleh juga. Tak semestinya yang dalam negara saja. So kalau head office itu di satu tempat, kemudian kita ada regional office di merata dunia lain pun boleh juga guna enterprise private network. Boleh set upkan enterprise private network. Tujuan untuk berkongsi sumber secara selamat. Okay? Itu enterprise private network. Berbanding dengan VPN. VPN, a virtual private network. Nama panjang dia virtual private network. Provides companies with a secure connection to the company network server. Okay. Yang ni pun dari segi security pun dia jaga jugalah sebab nama pun private. So memang untuk security. VPN help to ensure that transmitted data is safe from being intercepted by unauthorized people. Cuma VPN ni beza dengan EPN. Dia fokus kepada tujuan dia iaitu untuk fokus kepada tak nak ada pencerobohan berlaku lah. Mengelakkan pencerobohan berlaku oleh orang asing. Transmission data antara sesama company itu terjaga. So tujuan VPN adalah more on security. Boleh ya? Compare dengan apa tadi? EPN. EPN untuk apa? Purpose ni untuk apa tadi EPN? Untuk share computer resources macam untuk share computer resources sesama dia orang lah sebab but still private juga kan, enterprise private network. Cuma dia tak fokus pada keselamatan sangat. Cuma this one memang VPN ni memang fokus untuk keselamatan data daripada dicerobohi ya.
Itulah kita classifykan berdasarkan purpose. Sebab tu wujudnya VPN dan juga EPN ni. Madam. Kan bab 3 belajar security management kan? Boleh ke tambahkan virtual private network ni, VPN? Tak perlu kot, tak perlu. Sebab ini dari segi jenis network. Yang ni dari segi jenis network. Tapi kalau awak, sebab firewall is still needed. Kalau dalam VPN pun kena ada network, ada firewall juga. Untuk masuk ke network dia orang, mesti ada firewall juga. So the main purpose yang kita belajar dalam chapter 3 tu is based on prevention. Tajuknya mesti firewall lah, bukan VPN. VPN ni how they nama network yang connectkan company-company tadi. Company and sub-sub company dia. Macam tu. Network yang connect tu dipanggil virtual private network. Tapi kalau you nak mention bahawa suggest untuk dia guna VPN with firewall tu tak kisahlah, tak adalah salah, boleh je. Tak salah lah kalau awak nak mention. Termention VPN pun tak kisahlah, nak mention VPN pun. Tapi kena ingat VPN ni untuk connect antara tempat yang berbeza tau. Company di HQ, kemudian ada network LAN lain di negeri-negeri lain ke kawasan-kawasan jauh yang lain. Kalau situasi yang you bina tu, yang kita beri tu dalam soalan tu hanya tentang organisasi tu saja kan? Tak boleh lah. Dia macam tak relevan lah kalau you sebut VPN pun. Sebab dia bukan kata situasi itu berlaku, percubaan berlaku disebabkan penghantaran data antara HQ dengan company, HQ dengan cawangan. Tak kata macam tu. Dia bukan situasi itu. Yang situasi kita bagi tu memang di company itu sendiri dan percubaan berlaku ke atas company itu sendiri. Dia tak sebut tentang anak-anak syarikat lain ke apa ke, tak cakap pun kan. So tak sesuai lah untuk mention VPN atau suggest VPN. Nah? Boleh? Boleh, madam. La ilaha. Okay, so contoh VPN, nampak tak? Dia still kita menggunakan teknologi internet juga. Okay, so kita ada macam VPN ni, dia macam nak senang faham. Company tu dia ada pekerja-pekerja dia, staff-staff dia keluar bekerja di kawasan-kawasan lain, di kawasan luar. Inilah remote worker ni. Kawasan dia tak berada di office. Ada staff yang bekerja daripada rumah, ada yang bekerja di tempat-tempat lain, ya, remote worker. But they want to use dia punya sumber di office dia orang, di HQ. So dia orang akan gunakan virtual private network dia orang. Adalah accessible, adalah password apa semua. Nah? Kalau orang public tak boleh access. Macam pass secure, madam. Apa dia? Macam pass secure. Pass secure tu apa? Macam mak saya tahu guna untuk buat kerja di rumah sejak kebelakangan ni. So macam tu ke? Iyalah, maksudnya kalau your mom working at home and then she need to access something from office punya server, memang dia kena guna, adakah dia guna internet biasa ataupun dia kena masuk login ke dia punya network dulu, office network dulu? Dia memang guna pass secure tu. Lepas tu kalau connect je, internet tak guna. Macam tu lah, madam. Ya. Lebih kurang macam tu lah. Bukan semua orang boleh akses, hanya staff saja yang boleh akses private network dia orang. Okay. Boleh, madam. Ni office lah, ni main office kan. Kalau kita bekerja di luar, kita ada benda kita nak ambil daripada file server office. So kalau company yang nak jaga security, memang dia akan buat VPN lah. Dia akan create VPN. Supaya data tu selamat lah. Tak ada pencerobohan, mengelakkan pencerobohan. Ni contoh-contoh diagram lain lah. Banyak ya. Virtual private network, enterprise site.
Diagram ni bukan saja-saja buat tau. Dia memang kadang-kadang dia perlukan untuk design lah. Untuk kita maklumkan pada organisasi tersebut. Ini plan kita. Kita nak propose VPN. Macam tu lah. Ya. Ni branch office. Ni remote office. Tak berada dekat dengan tak berada sekali ya. Dia orang jauh-jauh. So untuk keselamatan data dia wujudkan VPN. Ni kena bayar ni, bukannya senang-senang ni. Ni untuk set up dia perlu cost lah untuk create VPN. Set up sistem network ya. Okey ke? Boleh ke? Ni kalau nak tengok diagram lagi adalah di sini kalau you all nak study lagi tentang yang lain-lain. Tapi tak adalah dalam syllabus. Kalau SAN banyak lagi sebenarnya, tapi kita fokus pada WAN dan juga LAN, kemudian VPN dan juga EPN sahaja. Tak payahlah nak ni, nanti kalau further lagi dalam bidang IT tak apalah kan. You patut tahu bahawa bukan setakat ada LAN dengan WAN, tapi ada macam-macam lagi kat luar sana. Nah? Boleh faham ya? Boleh. Kita cerita setakat syllabus kita lah kan. Alright. So sorry, itu saja untuk hari ni. Madam tak sedialah kuis apa-apa bagai because this one is teori, banyak teori sahaja. Kita boleh buat dalam Google Form punya kuis pun boleh yang ni. Boleh cuba latihan nanti. Selain daripada tutorial, cuba jawab tutorial. Kalau tak dapat jawab tutorial tu boleh tanya madam. Kalau tak faham ya. Kalau tak faham boleh tanya madam lah. Tutorial. Di sini lah combine kan tutorial. Section A, section B. Section B ni yang akan naik dalam final exam lah. Kalau yang section A ni yang boleh naik dalam UPS. Faham tak ni? Kenapa dalam tutorial ni ada section A, section B? Section A ni soalan-soalan yang direct boleh naik dalam UPS. Yang section B ni soalan-soalan, jenis soalan yang level tinggi sikit untuk you jawab sebagai panduan untuk you jawab dalam final exam nanti bentuk soalan dia nah. Dia sikit je tak banyak pun topik ni. Sikit sungguh soalannya ya. Okey, yang ini apa? Skor 2 ni untuk apa? You all dah boleh try untuk prepare UPS 2. Boleh cuba soalan skor 2. So if you have any question, boleh je tanya dalam kelas lah, senang supaya kawan-kawan lain boleh juga refer tumpang-tumpang tengok kan. Boleh. So after this cuba buat tutorial and then boleh try score 2. Score 2. Skor 2 ni UPS 2 lah. Soalan ala-ala UPS 2 nah. Nampak ni model. Okay, so thank you class. Madam dah ambil masa banyak hari ni. So Madam tamatkan today's class. Thank you semua yang join sehingga ke akhir. Thank you, Madam.